Mungkin kita boleh ambil untuk malam ni, untuk sedikit tazkirah malam ni. Ada sepotong hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu nyatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang Allah Ta'ala akan memberi naungan, memberi teduhan pada 7 golongan ni di hari akhirat esok. 7 golongan. Kita selalu dengar hari akhirat ni matahari sekar, matahari sehasta. Ada orang peluk sampai ke keting, peluk sampai ke lutut. Panas hari tu. Jadi Nabi Muhammad sendiri raya ada 7 golongan, ada 7 kumpulan manusia. Masa orang duk panasan tu, dia dapat teduh, dia dapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. 7 golongan. Siapa 7 golongan ni? Kita cuba bincang sikit malam ni. Dan tujuan kita nak bincang 7 golongan ni, kita nak tengok kita boleh duduk tupang grup mana. Kita nak duduk dalam kumpulan mana. Saya selawah cakap, boleh cakap Terengganu. Kalau program TV ni kita duduk nak kontrol sipu lidah. Tapi pengusia ni cakap luar bunyi. Kejut kot kita bercakap di luar. Dan ni 7 golongan. Kita nak bincang 7 golongan ni. Benarnya 7 sifat. 7 orang ni gini, orang ni gini, orang ni gini, orang ni gini. 7 ni mendapat naungan Allah. Jadi ujung kuliah lagi, kita nak cek aku ni nak duduk kumpulan mana, supaya aku boleh teduh esok di hari akhirat, mendapat naungan Allah. Itu tujuan kita belajar hadis ini. Ataupun dengan maksud lebih khusus lagi, 7 sifat. Aku nak bersifat mana? Aku nak duduk sifat mana supaya aku dapat teduhan di hari akhirat esok. Dia kita tengok 7 ni, aku rasa aku ada 3 dah. Alhamdulillah. Tengok penuh 7. Ustaz, kita ada 4. Alhamdulillah. Mana 4 sifat daripada 7? Renuh. Ada juga sebakali. Kita tahan lagi. Ataupun kita renuh rasa tak ada bersih lagi 7 ni. Maka kita pilih di antara 7 ni hak mudah sikit hak kita nak buat dulu. Jadi 7 golongan. Yang pertama, imamun adil wa syabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jal wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Boleh faham? Dan barang apa angguk okey, sebab tu saya baca sedikit je ni. Gini kita susun mula, biar slow selesai biar selesai. 7 golongan di hadis dia sebut 7 golongan yang mendapat naungan Allah yauma la zilla illa zilluh, pada hari yang ada teduhan melainkan teduhan Allah. Yang pertama sekali, imamun adil. Imam yang adil. 1. Yang kedua, wasyabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jal. Remaja yang meningkat usianya dalam keadaan taat pada Allah. 2. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dan seorang yang hati dia terikat dengan masjid surah. Berapa dah? Yang 4 blok. Saya baca slow-slow ni sebab nampak ada orang catik nota. Dia baca kalau siapa belakang jadi Imam Syafi'i dia hafal lah ke dah.
Tak apalah nak apa-apalah. Kita kaki ke hak lambat hak nak tulis tu. Yang keempat, wa rajulani tahabba billah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Dan dua orang yang berkasih sayang kerana Allah, dia bertemu kerana Allah, dia berpisah kerana Allah. Gitu. 5. Wa rajulun da'athum ra'atun dhatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Dan seorang pemuda yang digoda untuk berzina, lalu dia sekali. Dan seorang pemuda yang digoda untuk berzina oleh perempuan yang cantik lagi berpangkat. Lalu pemuda itu berkata, aku takut kepada Allah. Yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dan seorang yang bersedekah, lalu dia sembunyikan sedekah sehingga tangan kiri tak tahu hak tangan kanan beri. Yang ketujuh, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Dan seorang yang ingat Allah masa dia duduk senyap-senyap seorang, lalu menitiskan air mata. Ini 7 golongan. Dah ingat? Dah? Kan senang jawab dia tengok. Dia 7 golongan. Kita nak cek ni, kita nak tumpang kumpulan mana esok ni. Agak-agak tak guna panah. Yang pertama benda tadi, imam adil. Yang kedua, remaja yang meningkat umurnya dalam keadaan taat pada Allah. Nombor 3, hatinya terikat, seorang yang hatinya terikat dengan masjid. Lagi tembok pergi. Lagi lajunya 2 orang yang berkasih sayang kerana Allah, dia bertemu kerana Allah, dia pisah kerana Allah. 4. 5, pemuda yang mesti ingat tu macam ada lama. Pemuda yang digoda oleh perempuan comel dan berpangkat, dia kata aku takut pada Allah. Yang keenam, dia dapat sedekah 2.6 juta. Ada orang yang sedekah tangan kanan, tangan kiri tak sedar. Yang ketujuh, seorang yang duduk seorang ingat Allah, keluar air mata. Ini 7 golongan. Jadi tujuan dulu. Tujuan kita bincang hadis ni, kita nak tengok aku ni nak duduk kumpulan mana antara 7 ni di hari akhirat. Maknanya dia ni kalau atas dunia ni, dia token buat atap, token payung. Mana ada atap semua, ada payung. Kalau dia tak masuk dalam 7 ni, dia tak dapat tuduhan Allah. Berat juga. Dia duduk kat dunia dulu grandstand, boleh masuk kapal merah, duduk special semua kat dunia. Tak tentu lagi dia boleh dapat teduh duduk di hari akhirat. Tapi orang yang salah satu daripada 7 golongan ni, yang ada 7 sifat ni, insya-Allah ini Nabi janji, bukan saya, hadis sahih. Kita pergi sesa dulu, cerita terangkan satu-satu. Yang pertama, golongan yang akan mendapat naungan Allah ini, yang pertama sekali, imamun adil. Orang kita kalau sebut kataan imam, kita terbayang imam semayang, imam baca doa, imam kematian, juru nikah. Betul, tu imam. Tapi bila Nabi letak sifat, adjektif, ada sifat Nabi letak situ, imam yang adil, maka makna dia automatik, bukan makna tu imam semayang.
Bila sebut imam yang adil, yang akan mendapat naungan Allah di hari akhirat esok, maka bila sebut ada sifat yang adil, maka imam di sini bukan makna tu imam sembahyang. Dah makna dia benda. Tu imam pemimpin. Pemimpin yang adil. Jadi pemimpin yang adil, contoh paling utama sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun Nabi Muhammad jadi Perdana Menteri di Madinah. Bila pula tak ada pun dalam kitab sebut Nabi jadi Perdana Menteri. Malaysia panggil Perdana Menteri. Kita pergi ke Amerika, dia panggil Presiden. Pergi ke Arab Saudi, dia panggil Malik ataupun King. Pergi ke Jepun, sama juga dia panggil Prime Minister juga. Zaman Nabi dia panggil Rasulullah. Lepas zaman Nabi dia panggil Khalifah. Zaman Sayyidina Umar dia panggil Amirul Mukminin. Hakikatnya semua ni sama, ketua negara. Jadi Nabi Muhammad jadi ketua negara 10 tahun di Madinah. Mana-mana pemimpin sebab seperti Khulafa Ar-Rasyidin dan mana-mana pemimpin sepanjang zaman nak cuba tiru Nabi Muhammad, cuba buat apa Nabi Muhammad buat, walaupun tak mampu 100%, maka insya-Allah mereka ni akan mendapat teduhan Allah di hari akhirat. Yang adil, syarat dia adil. Yang ada dalam surah ni nak jadi Perdana Menteri, ada tak? Cuba kat tangan. Ada? Alhamdulillah. No. Barakallahu fiik. Bagus. Jadi kalau nak jadi Perdana Menteri ataupun nak jadi Menteri Besar, kena jadi hak adil. Bukan dia kenalah bersifat adil. Kena faham boleh. Dia kena bersifat adil. Bagaimana Nabi sebut dia adil, Nabi jamin teduhan. Dia tidak adil, minta maaf banyak. Dia panaslah di hari akhirat esok. Kan? Jadi apa makna adil? Adil ni, mana maksud adil? Anak darjah 1 pergi sekolah RM1. RM1. Anak kita hak pergi sekolah hak darjah 1 RM1 weh saya. Pagi-pagi RM3. Allah nak bertemu kita weh RM2 dia. RM2 lah. Anak darjah 1 kita weh RM2 sehari. Anak hak tahu akhir universiti weh RM2 juga. Mesti adil dia ada. Itu bukan adil, itu equal. Putih panggil sama banyak. Adil bukan sama banyak. Sebab orang kita duk kata sama banyak, mesti semua 500. Ni 500 sama. Dia tak, adil bukan makna sama. Adil maknanya wad'u syai'in fi mahallihi. Letak sesuatu kena pada tempat dia. Itu adil. Dan pemimpin yang adil yang meletak Allah dan Rasul paling tinggi. Paling tinggi bukan kita epek atas bukit Allah. Paling tinggi dengan makna sebarang benda yang bercanggah dengan Allah dan Rasul bawah. Bila berbeza hak ni gini, maka decision maker, pemutusnya Allah dan Rasul. Itu pemimpin yang adil, yang akan mendapat naungan Allah di hari akhirat esok. Ada satu contoh kisah masyhur Sayyidina Ali, masyhur sangatlah. Orang Yahudi, Sayyidina Ali khalifah, ketua negara masa tu. Yahudi ni dia pinjam baju Sayyidina Ali, dia tak atur-atur, dia mengaku buat dia. Jadi Sayyidina Ali nak dakwa mahkamah ni, dia ambil dia macam curi ya. Jadi Sayyidina Ali khalifah nak dakwa Yahudi hak warga negara Madinah. Dia ketua negara Madinah, nak dakwa dalam mahkamah. Jadi bawa kes ke mahkamah. Yahudi ni debar dah. Kena dah aku sekali ni, dah nak baju khalifah. Dia pula ketua negara, kena dah aku. Jadi bila masuk mahkamah, Sayyidina Ali duduk dekat pendakwa, Yahudi ni dekat hak kena tuduh. Qadhi masa tu, dia kaedah Islam, al-aslu bara'atuz zimmah. Asas seseorang dikira tidak bersalah sehingga ada bukti atau ada saksi. Orang dikira tidak bersalah. Orang putih lah ni, orang undang-undang lah ni pun pakai kaedah ni juga. A person is innocent until proven guilty. Mana orang dikira tak bersalah, melainkan kamu nak tuduh-tuduh, mana bukti, mana saksi, baru boleh. Jadi bila masuk mahkamah,
Tok Qadhi tadi bila Sayyidina Ali duduk ni ambil baju besi dia ikut kaedah. Lalu Qadhi kata, wahai Amirul Mukminin Sayyidina Ali, mana bukti? Tuduh Yahudi. Sayyidina Ali pun dia faham. Dia faham bahawa ini kaedah Islam, tak boleh main tuduh saja, kena ada saksi, ada bukti. Sayyidina Ali pun senyum. Sebab dia faham tak ada bukti. Lalu Tok Qadhi kata, Amirul Mukminin, kes tidak relevan. Begitu mana? Tolak kes. Berani dia tolak. Tapi tak kena pecah esok. Jadi kes ditolak. Kejut Yahudi itu. Lalu bila dia keluar dari mahkamah, dia kata, ni undang-undang yang pelik. Aku ingat aku kena dah hari ni. Rupanya masih berpegang dengan prinsip kaedah, tak berubah. Sebab ini kaedah Islam. Akhir sekali Yahudi itu mengucap 2 kalimah syahadah, suruh balik baju besi. Dia tunggu aku ambil, muncak dia. Kes undang-undang. Sayyidina Ali kata, dah mau masuk Islam dah, aku beri hadiah rombongan. Beri hadiah ke dia. Yang menarik lagi, Tok Qadhi ni suka lah. Maknanya penghakiman dia siapa orang masuk Islam lah. Dia pergi jumpa Sayyidina Ali, wahai Amirul Mukminin, macam mana? Okey tak tadi? Baik tak? Begitulah. Sayyidina Ali kata, bagus dah, cuma mu ada silap sikit. Oh, silap pun dah pula. Tengok kawan masuk Islam. Silap kamu tadi, masa dalam mahkamah, mu panggil aku wahai Amirul Mukminin. Patut mu panggil aku Ali bin Abi Thalib je dalam mahkamah. Tok Tanting Datuk Seri tak payah sebut dalam mahkamah. Ni mahkamah pun tak rugi. Ya, jadi Sayyidina Ali dia kata patutnya sebut tadi wahai Ali bin Abi Thalib sahaja. Allahu Akbar. Hak ni hak yang bakal mendapat teduhan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat bila-bila. Mana-mana pemimpin, kalau ada hak nasuran ni hak nak jadi pemimpin, silakanlah. Kena tiru bagaimana keadilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ada orang besar, orang puas, anak orang besar kena dia curi. Makhzumiyah, orang puas, anak orang besar di Madinah disabitkan kesalahan mencuri. Jadi orang pun duk bincang-bincang mana ni. Anak orang besar tu ada kes yang pujuk Rasulullah. Pujuk kok Rasulullah boleh, tak payahlah gerak tangan, kita bayar ganti rugi je. Sebab dia ni anak orang besar, kalau orang biasa duk dengung dia geraklah tangan. Ni anak orang besar ni, kita pujuk sikit Rasulullah. Jadi keluarga orang kaya ni duk bincang, siapa orang paling rapat dengan Rasulullah. Lalu dia pun pergi pujuk, pergi jumpa anak akak hak Nabi sayang, Zaid bin Harithah. Jadi dia cari orang hak Nabi sayang. Orang hak Nabi sayang ni pun pergilah ke Rasulullah. Rasulullah tu anak orang besar tu boleh tak kata kita jatuh hukuman tapi jangan gerak tangan. Lalu berubah wajah Nabi. Nabi berkata, sesungguhnya punah ganah umat-umat sebelum ni dulu yang jadi punah. Bila orang-orang besar buat salah, dia lepas. Bila ikan bili buat salah, kena selalu. Demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, kalau Fatimah anak puan aku mencuri, aku akan gerak tangan dia. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini golongan yang pertama yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat esok. Kalau ada di kalangan kita nak jadi pemimpin besar gitu, bersifat adil lah, supaya dapat naungan. Ada? Habis selesai kita tengok, Ustaz rasa macam tak ada. Ustaz tengok 6 lagi. Tengok 6 kat belakang. Kalau ada, bersifat adil lah. Kalau tak ada, tengok hak 6 lagi belakang. Ada harapan lagi insya-Allah. Dan kata ulama, sebab apa dalam 7 ni Nabi letak nombor 1 pemimpin dulu. Sebab apa? Ini adalah isyarat kalau ramai ada hak golongan pertama ni, kau ramai lah hak 6, hak seterusnya.
Maknanya kalau hak pertama dah jeng dah, hak belakang ni pun ada juga, tapi taklah meriah sangat. Sebab tu bila Nabi sendiri, Khulafa Ar-Rasyidin, mereka ada dengan sifat ni, ramai. Hak benar, hak ada 6 sifat belakang ni, ramai lagi ada. Itu yang pertama, imamun adil. Dan ini terkena ataupun valid ataupun boleh digunakan kepada mana-mana pemimpin, pada mana-mana zaman, di mana-mana tempat. Cuma hari ni saya pelik sikit lah. Kadang-kadang bila kita ngajar, kita cakap berkenaan dengan suami hak baik, suami hak tak baik. Oh bagus tak? Betul tak? Betul. Lepas tu kita cakap isteri yang baik, isteri yang tidak baik. Oh betul tak? Bagus. Betul. Bila kita cakap businessman yang baik, businessman hak tak baik. Betul tak? Bagus. Oh businessman yang baik. Bila kita kuliah tentang jiran baik, jiran yang tak baik. Oh bagus lah. Bila kita cerita orang muda hak baik, orang muda hak tak baik. Ya ustaz, bagus. Kita cerita orang tua hak baik, orang tua hak tak baik. Bagus tak? Betul. Kita cerita pak mak mertua hak baik, pak mak mertua hak tak baik. Bagus tak? Orang boleh terima nak kabar. Tak, nak kabar boleh terima. Tapi bila kita cakap pemimpin hak baik, pemimpin hak tak baik. Oh ustaz ni cakap politik ni. Dia marah lalu. Kenapa jadi gitu? Dia jadi marah lalu. Sedangkan Islam ajak belaka. Suami baik, suami tak baik, isteri baik, isteri tak baik, jiran baik, jiran tak baik, pemimpin baik, pemimpin tak baik, orang negara belaka. Itulah Islam. Dia nak selesai semua masalah. Jadi kita belajar dan kita beramal. Ada surga ni. Lancar kutipan tabung derma pembangunan surau Tuan Guru Haji Abdul Jalil almarhum. Rasanya pahala orang yang awal-awal buat surau ni dulu. Guru berkat anak-anak, keluarga dan masyarakat sama-sama menghidupkan. Ni orang hak derma ekong dulu, hak derma spekar, hak derma kapek tempat semayang, barangkali ada hak hidup lagi, ada hak tak ada dah. Lagi mana kita duduk semayang, kita duduk buat kuliah, ia boleh pahala dalam kubur tu. Alhamdulillah, kita hidupkan surga kita ni dengan majlis-majlis ilmu, baca Quran dan sebagainya. Jadi ini insya-Allah kita ada tabung dana untuk pembangunan, untuk aktiviti-aktiviti surga. Jadi kita pakak-pakak menyumbang lah. Mana tabung tadi boleh jalan? Boleh jalan insya-Allah. Boleh jalan. Tak boleh beri sikit pun, bagi banyak pun tak apa, hiduplah. Boleh. Ada. Mak luar nak dengar. Ketik apa lagi tabung. Dah, orang luar dengar kan? Boleh nampak? Ya Allah. Oh canggih kan? Ada TV luar. Tak bedok mana ni, habis masuk TV luar. Kalau bedok. Ada orang tu tabur derma mari, dia nak letak piti tu, dia tutup tangan. Ni kita kata dia tutup, nak letak duit ni tutup. Ting lah duit siling. Dia tutup lah. Tapi tak apalah. Tak apa, biar siling pun siling lah. Tapi tutup bunyi kau. Tak apa, dia banyak sikit nombor 2. Hak penting keikhlasan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu zaman tu, kampung jalan. Ada satu zaman tu, awal Islam, ada seorang raja. Raja ni dia mendapat kesedaran beragama. Lepas tu raja ni pun dia rasa nak buat pahala. Dia kata better nak buat masjid tu. Better nak buat masjid, dia beri tanah. Tapi syarat
Jangan ada seseng pun orang kampung meletak pitih situ. Dia nak markas kata-kata. Dia nak pitih dia sepenuhnya supaya dia dapat pahala penuh. Jadi raja tu kata jangan ada siapa-siapa pergi letak duit pergi atas pasir, pergi atas seming. Tak, itu seorang je. Buat masjid 70% dah nak siap. Dan betul nak masjid ni pun pakai nama dia. Masjid Raja ni. Nak siap dah masjid. Suatu malam Raja ni bermimpi. Dia mimpi nama orang tulis nama masjid dia tu terpadam. Ada nama orang Puan. Dia bangun tidur esok, relax mimpi aku malam ni. Malam kedua dia mimpi pula. Dekat nama masjid tu nama yang sama, nama orang Puan. Malam ketiga dia mimpi pula nama yang sama. Esok tu raja ni kata, mokcik ni siapa ni, orang Puan mana ni? Lalu dia keluar ke arahan supaya pergi cari dalam kampung ni, dalam negeri ni siapa hak nama ni. Dia pergi cek lah jabat JPL kat pacar ke kat mana ke, dia pergi cek semua. Nak tengok nama, nak tengok siapa hak nama orang Puan ni. Cari. Akhir sekali jumpalah. Tuan punya nama ni, nama orang Puan ni rupanya seorang makcik tu. Lalu tu aku panggil, Makcik ada letak duit ke nak buat masjid ni? Tak, tuanku. Makcik ada pergi hantar pasir atau batu ke dekat pembinaan masjid ni? Tak, tuanku. Kakak tuanku dah larang, saya nak buat. Makcik ada tak bakal khabar malam? Tak, tuanku. Saya orang miskin, nak pergi hantar pun saya tak ada pitih dah lah, tuanku larang. Dan makcik ada buat apa? Tak ada, tuanku. Saya tak pergi hantar benda. Cuba makcik ingat balik, ada makcik buat benda ke masjid? Tak ada, tuanku. Cumanya ada sekali baru ni saya lalu di kawasan pembinaan masjid tuanku tu. Saya tengok orang buat kerja semua. Saya nampak ada seekor keldai hak duduk akuk batu. Saya nampak keldai ni macam nak rok je. Jadi saya pergi ke sungai, saya ambil air, saya pergi minum ke keldai ni. Nak suruh gagah sikit boleh dia buat kerja bina masjid. Saya pergi minum air ke keldai ni. Dia pun minum, lepas tu nampak bertenaga sikit, dia buat kerja aku batu pula. Tuanku tu kata, ya Allah, makcik buat dengan penuh ikhlas kerana Allah. Buat ni nak tengok masjid hidup, tapi makcik rasa ni boleh tolong buat. Saya dah bermimpi 3 malam. Nama makcik yang Allah Ta'ala letak situ, dan dia kekal nama makcik tu situ. Masya Allah. Ustaz, kalau gitu malam ni saya tak mau dengar nak biar air je lah. Jangan nak kapal gitu. Nak kapal ni, dia ni kita biar ada sifat. Kita biar ada sifat. Aku boleh tolong dia. Aku boleh buat benda untuk surah aku, untuk masjid. Aku ada pitih, aku pitih. Aku tak ada pitih, aku pandai buat wiring, tolong buat wiring. Tak pandai buat wiring, aku pandai masak, tolong masak. Tak pandai masak, ustaz, tolong basuh puyuk belanga. Tak pandai juga, tolong makan. Mana tolong mahari gambar-gambar. Tolong share kat Facebook, kat WhatsApp, campaign, tolong. Benda lah aku boleh buat untuk surah. Jadi makcik ni dia gitu, dia rasa tu hak dia boleh buat. Subhanallah. Jadi kalau orang hak boleh sumbang malam ni, sumbang hak tak ada orang, dia nak buat kaum dan sebagainya. Yang pertama tadi, golongan pertama imam yang adil. Nombor 2 berarti syab. Dalam bahasa Arab, syabun maknanya adalah makna remaja. Syabun makna remaja, orang umur belah-belah tahun. Nasha'a fi ibadatillah azza wa jalla, growing. Nasha'a ni maknanya membesar. Umur dia bertambah umur dia. Dalam keadaan dia taat kepada Allah. Umur remaja ni, umur nak terang belaka. Umur remaja ni kita pun masing-masing lalu zaman remaja dulu. Zaman remaja orang pakai, orang rambut pacak. Rambut pacak attack.
Nama remaja orang isap rokok, nak isap rokok etek. Tak ustaz, remaja tua isap rokok. Dan ni kurang sikit sejak naik harga ni. Berapa lah ni? 17 je. Dulu berapa dulu? Cik, tak tahu. Cik. Ya, masa umur remaja ni, masa kita nak terang belaka. Orang ada geprank. Oh, nak ada geprank dah. Ya tak Ustaz? Ya. Ya, nak ada geprank. Orang isap rokok, nak isap rokok. Orang rambut kena, rambut kena orang makan luar ketak. Nak luar ketak. Nak lelaki, nak terang belaka. Umur remaja. Sebab itulah kita mak ayah ni, oh, kalau anak orang tengah umur remaja ni, zaman paling pening bagi ayah. Kita jumpa mana anak-anak, oh, alhamdulillah Ustaz, selesai belaka dah. Orang usul baru lepas universiti, nak kahwin dah, tahun depan lega dah sikit. Walaupun tua, ada masalah agak tua pula. Tapi umur remaja ni umur yang paling mencabar. Sebab tu Nabi kata, anak remaja yang meningkat usianya dalam keadaan taat pada Allah dapat naungan di hari akhirat esok. Orang remaja. Ini musuh-musuh Islam pun dia cari budak-budak remaja. Ni kita duduk dalam masjid ni, kan? Mana anak-anak remaja? Ada 2 anak sekarang. Oh, Ustaz, tu ada sini, atau ada patah lagi dah balik. Waktu main futsal. Tapi dalam gambar-gambar ada juga remaja yang boleh mari dalam surau. Dalam gambar-gambar ada juga yang membesar, yang Allah pilih untuk umur dia membesar dalam keadaan taat. Bukan saya nak kata benda mengapa Quran baca 30 juzuk. Anak remaja mesti warak dong berkung, tak boleh main bola, tak boleh nak kawan. Bukan gitu. Dia kawan, dia main bola, dia saing. Tapi dia dalam keadaan jaga semayang, jaga aurat, ada cakap nipu, hormat orang tua. Umur dia meningkat dalam keadaan dia taat pada Allah. Ustaz cakap senang, Nama Nabi dulu tak ada Facebook, Ustaz. Nama Nabi dulu tak ada YouTube. Nama Nabi dulu tak ada WhatsApp. Kita kata sebagai alasan. Kita cari alasan. Kalau nak cari alasan, sampai bila-bila alasan semua. Tapi Nabi janji ada golongan yang sebegitu. Dan golongan itu akan ada semua sampai ke kiamat esok. Boleh tumpang kumpulan yang kedua? Boleh. Tadi nak jadi pemimpin, yang kedua remaja. Tak, tengok ada janggut kita dah remaja mana dah. Tapi kita ada anak, kita ada cucu kita. Nah, untuk kita masuk dia dalam kategori meningkat umur dalam keadaan taat pada Allah. Zaman Nabi dulu ada seorang budak remaja umur 17-18 tahun itu, nama dia Tha'labah. Kisah yang masyhur, Tha'labah bin Abdul Rahman. Dia ni Nabi pergi ke mana-mana, dia ikut. Nabi mengajar dia ikut. Nabi pergi, dia jadi runner Nabi. Kalau Nabi nak benda, Nabi akan kabur dia. Mau cari ni, mau cari. Bagus sangat Tha'labah ini. 17 umur. Hari itu sekali Nabi beritahu, nak aku ada satu hajat. Lepas tu dia pergi lagi. Masih nak pergi cari hajat Nabi tu, dia lalu rumah orang. Zaman dulu rumah orang macam zaman kita, rumah kecil-kecil, pintu pun buat dari kain guni, kain begitu. Jadi Tha'labah ni lalu ke tepi sebuah rumah. Betul lah angin bertiup kuat. Pintu rumah tu terbuka, tiup habis pintu-pintu sampai ke pintu bilik. Tha'labah dia tengok pintu bilik air pun ditiup angin. Masih tengok ada seorang perempuan tengah duduk mandi. Dia pun a'udzubillah. Barangkali kalau kita alhamdulillah, rezeki bawah. Jadi bila dia tengok tu, dia tu a'udzubillah. Jibril tunggu kat gigi kabur ke Nabi, aku sekodeng dah. Begitu ayat Quran cerita aku ni orang munafik. Kat gigi Jibril report kat Nabi, mana ni? Nanti Jibril tunggu, aku tak mau masuk neraka, aku tak mau masuk neraka. Kat gigi Nabi tahu. Dia dah ingat dah barang mak Nabi suruh cari. Dia duduk main penipan dia. Tak mau jumpa Nabi kat gigi Jibril kabur. Last sekali dia lari keluar dari kampung, daripada Madinah. Dia nampak ada satu bukit, ada gua, dia duduk dalam gua. Aku tak mau masuk neraka, aku takut jumpa Nabi tu. Ayat cerita aku duduk minta, cerita ayat aku ni munafik, duduk dalam gua.
Nabi tunggu, mana dah balik lagi ni? Mana dah balik lagi 2-3 hari, 4 hari tak balik. Akhirnya Nabi suruh Sayyidina Umar, pergi cari mana Sa'labah tak balik-balik ni. Pendek ceritanya, Sayyidina Umar cari. Sayyidina Umar jumpa seorang pakcik kat belah kambing kaki bukit tu. Pakcik, ada tak nampak seorang budak muda, muka dia gini. Pakcik tu kata, budak awak tak mau masuk neraka tu ke? Apa pula Sayyidina Umar, ada seorang duduk tangguh petang tu, minum susu kambing setegak 2, lepas tu nangis naik, tak mau masuk neraka. Sayyidina Umar kata, bila dia turun petang tu, bila dia turun, Sayyidina Umar tunggu. Sayyidina Umar pegang dia, Sa'labah, Nabi nak jumpa. Ayat Quran turun dah ke? Diberi khabar dah ke? Dia badan dia dah sangat lemah dah 5 hari. Dia main minum susu kambing itu pun tegak dulu. Lemah sangat dah badan dia jatuh sakit. Dia balik ke rumah dia. Sayyidina Umar pun report ke Nabi. Nabi kata, tengok Rasulullah, ini sunnah. Rasulullah pergi ziarah. Rasulullah pergi ke rumah orang sakit tadi. Rasulullah pergi jumpa. Lalu Rasulullah riba, tak ambil kepala, tak riba. Dia tak ambil dah. Bila Nabi letak kepala tak riba, dia halihkan kepala dia. Nabi kata, Sa'labah apa ni? Rasulullah, kepala yang penuh dengan dosa ini tidak layak untuk berada di atas ribamu, Rasulullah. Dia kata, mu nak benda sebenarnya khabar Sa'labah. Mu nampak usul sangat dah. Dia kata, aku nak satu je. Aku nak keampunan Allah. Bolehlah aku jamin mu nak. Cita-cita mu ada cita-cita lain. Cita-cita aku satu je, Rasulullah. Aku nak syurga. Cita-cita aku nak masuk syurga. Lalu Nabi pun kata, aku jamin kedua-duanya. Mu nak keampunan, mu nak cita-cita masuk syurga. Aku jamin kedua-duanya untuk mu, wahai Sa'labah. Akhirnya dia menghembuskan nafas yang terakhir di atas riba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma orang menariknya, bila jenazah dia selesai, dimandi, dikafan, dibawa jenazah dia ke kubur, sahabat ramai di atas kubur. Nabi sampai lewat. Bila Nabi sampai lewat, dia macam kita lah. Tetamu sahabat kita ramai ada surah. Tak, bila ada tetamu sahabat saya sampai tadi, orang pakai muka jalan, kita mari di depan. Jadi bila kat kubur tu orang ramai, bila Rasulullah sampai, orang bukalah jalan untuk Rasulullah pergi rapat ke kubur Sa'labah ni. Tapi bila orang buka jalan luar, orang tengok Nabi jalan dok selesa sangat. Macam dok selesa sangat. Sabarlah rapat kubur. Lalu orang tanya, wahai Rasulullah, apa jalan apa macam dok selesa sangat tu? Rasulullah menjawab, kamu semua tidak melihat betapa ramainya malaikat yang hadir mendoakan anak muda ini. Malaikat hadir tu doa. Benda salah dia. A'udzubillah. Bukan taib.com.com. Ya. Allah. Hak dia salah tengok, dia pusing lagi. Ini ada anak remaja hak kini. Remaja-remaja hak meningkat usia dia dalam keadaan taat pada Allah. Itulah mu ayah. Biarlah kalau terpaksa habis PT pun, pilihlah tempat-tempat belajar yang baik untuk anak-anak kita. Nama ni kita paksa cari sekolah-sekolah hak juru sikit, hak jaga sikit akhlak semayang bang anak-anak. Walaupun terpaksa keluar duit. Saya di Kuala Lumpur tu jiran saya seorang, duduk rumah flat, mereka jual buah pisang, buat jual air, goreng nugget jual, goreng benda tu hak sosis tu jual. Anak-anak 4-5 orang semua sekolah agama swasta. RM400 sebulan bayar. RM400 sebulan seorang anak. Anak dia 2-3-4 orang. Hak ni sekolah tahfiz swasta, hak ni sekolah agama swasta. Dia faham pelaburan akhirat. Nega kau bisa lu Kuala rumah cek duduk rumah flat, tapi anak-anak dia cari sekolah agama, biar bayar pun ini masa depan. Allah. Kita nak, kalau kita ni dah kita remaja purba dah. Jadi kita nak anak cucu kita biar boleh tumpang dalam grup ni yang kedua. Ada orang duk pergi alasan sama internet, sama Facebook. Tu alasan.
Kan? Kalau nak cari alasan memang boleh beribu alasan. Tapi ada anak-anak orang Jum. Saya ingat puan saya lama dah cerita ni. Masa awal-awal nikah dulu, dia duduk tahun akhir universiti. Isteri saya, dia ada kawan dia ni seorang. Budak ni, ya Allah, dia aktif berpersatuan. Malam tu malam Jumaat, kami malam Jumaat, dia bawa motor nak pergi ke universiti, program nak mesyuarat persatuan budak biasalah, aktif persatuan PMI dia tu. Ada kereta berhenti ngejuk tepi jalan, dia naik motor, budak-budak puan ni pun laju bawa motor. Pong dia langgar belakang, terbantung atas jalan, mati budak puan ni. Lepas tu dok lantak. Kawan-kawan cerita, hari Khamis tu dia puasa sunat. Rabu malam Khamis dia qiyamul lail, makan sahur. Hari Khamis puasa sunat. Lepas buka dia baca Yasin. Dia duduk mengaji, tunggu isyak. Mai isyak, lepas isyak pergi ke universiti, accident mati. Budak nak kabarnya, dia budak fakulti sains. Tapi mayat dia esok budak-budak pengajian Islam tengok hok mari-mari dia ni hok api hok batu lampu bakar juru belaka hok pakat mari. Dia budak sains tapi budak-budak pengajian Islam pun ramai orang heran. Apa ramai kat kawan ni dah tengok kawan-kawan pun juru-juru belaka. Saya tak masuk lah. Pas Jumaat tu baru saya pergi, dia mati malam mana. Isteri saya kita tengok, isteri saya kata dah aku dengan dia. Nampak macam senyum je. Allah. Dan nak kabarnya remaja-remaja zaman ni ada hak juru. Dan ya Allah, jadikanlah mereka itu di kalangan anak-anak dan cucu-cucu kita insya-Allah. Ya, menikah usia dia. Boleh dah 2 golongan. 2. Baru 2 ni isyak dah hak. Sini pulus tengah mata. Ini pulus tengah mata. Tapi malam Jumaat ni tak boleh lah balik lewat sangat. Malam Jumaat tak? Malam tu dah. Malam kita malam Jumaat sombong. 2. Nombor 3. Nombor 2 rasa macam tak ada harapan juga. Dah remaja. Tengok nombor 3. Nombor 3 ni? Tak ingat dah? Ni kena diri kita khusi semua ni. Awak boleh jawab, boleh duduk. Nombor 3. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dan seorang yang hati dia terikat dengan masjid surau. Orang yang hati dia terikat dengan masjid surau. Laki ke, perempuan ke, tua ke, muda ke, kaya ke, miskin ke, ada peluang. Ni ada peluang yang akan mendapat teduhan Allah di hari akhirat esok-esok. Orang yang hati dia terikat dengan masjid. Apa maksud orang hati dia terikat masjid? Guna? Orang guna? Rajin pergi masjid. Dia termasuk masjid surau. Kan? Ustaz, saya tak semangat pergi masjid saya Ustaz. Ada orang langsung. Dia maksudnya masjid surau. Hati dia terikat dengan masjid surau. Terikat ni maksudnya kalau dia ni dalam sehari 2 hari dok pergi masjid, dia rasa macam ada benda je dok selesai. Dia macam rasa apa rupanya dok pergi masjid 2 hari dah. Dok pergi sembahyang jemaah, dok pergi dengar kuliah, dia rasa dah sedap. Ini orang yang hati dia terikat dengan masjid. Patah dia dengar masjid nak buat program, masjid nak untik derma, masjid nak buat jamuan, masjid nak meleh lembu, laju je dia. Ke laju masa jamu dia. Dah nak sampai masa dekat-dekat nak makan. Dah Ustaz, sampai dekat-dekat nak makan tu sebab jalan cek tadi. Tak apalah. Orang yang hati dia terikat dengan masjid surau. Masjid nak buat program dia cepat. Dia tengok poster. Dia tengok pahit masjid tak rapat, pergi tutup rapat. Nak balik lepas Isya lah, ada kipas hujung tu dah tutup orang diplom Fazil ni fiting surau masjid. Nanti dia tu rasa ada sense of belonging kepada dia. Ada rasa milik dia. Dia rasa ni aku kena jaga juga. Nampak sapu sikit, dia tolong bersih. Nampak duit dalam masjid, dia tolong sapu kebah dia. Ada juga je dia ni. Bulan 2 ni masjid-masjid di Selangor tengah duduk pemilihan jawatan kuasa.
Allah. Masjid alhamdulillah selama 2-3-4 tahun ni masjid meriah sangat. Meriah sangat. Masjid banyak majlis ilmu. Banyak. Allah. Kita tak dam lagi. Tapi masyarakat pun jadi ada orang jenis manusia tak suka tengok majlis ilmu banyak. Jadi duk berebut nak rapah masjid pula tadi. Jadi sampai baru ni ada pemilihan jawatankuasa masjid. Orang-orang Korea ni kena mari daftar nama duduk kapur ni. Bila nak pilih JK masjid, pakat ngundi lah. Pengundi hatu ada juga ni. Dah masuk ngundi hatu ni mana? Mu tak rajin mari masjid. Tai nak ngundi sibuk mari tak lagu nak ngundi. Ngundi hatu lah tu. Tak? Dia bukan orang masjid pun. Hak jadi hak calon nak jadi ada satu masjid tu, dia bendahari masjid. Dia meluluskan duit untuk buka puasa, bajet RM9 sekepala untuk 200 orang setiap hari bulan Ramadan. Berapa tadi? RM9 untuk 200 orang selama sebulan. Bajet untuk buka puasa. Nasi, lauk sayur sikit, ikan bilik 4-5 ekor, telur sebelah. Kepada syarikat catering kepunyaan bendahari sendiri. Amin. Allah. Banyak RM9 sekepala untuk 200 orang 30 hari. Sayur, ikan bilik, telur sebelah. Syarikat catering bendahari sendiri. Ini kita kata ada manusia kan. Tak pelik lah hari ni jadi musim masjid 6 minggu kutipan rumah Jumaat tak ada rekod. Ini ada manusia yang jadi ni. Dia memang ni kita kena ingat molek. Bab itu kena jaga molek. Zaman suasana ekonomi kapitalis lah ni. Tekan. Kau tak ada perintah, tak ada makanan. Jadi mana-mana boleh sapu. Ni kena jaga molek. Balik pada tadi. Tapi nak buat kan dia jadi pencuri bertakwa. Taklah dia nak duit berkat, curi di masjid ada pergi tabung. Surahnya aja kena tak pecah tabung. Tak lagi. Alhamdulillah. Sini dia bukan jaga orang, jaga doa malaikat mau jaga. Nak curi tak nampak. Bukan tak nampak, tak ada piti dalam tabung. Jadi orang masjid kat tempat kita tu orang pecah tabung masjid. Tanya semayang Jumaat, kutik tabung masa semayang tu dia ambil dia. Dia gagal ambil. Sah dah, bukan Hindu, bukan Buddha. Melayu Islam hak main-main juga. Duduk buat kolok. Masjid ada orang nak ambil manfaat duniawi pun ada. Ada satu masjid tu, cerita Selangor. Pak Cik ni dia memang terkenal. Dia kemah dia lama daripada zaman dulu. Dia lepas main Jumaat, dia akan duduk kutik, kira duit Jumaat. Lepas tu, selesai kira tulis rekod, orang balik dia akan duduk iktikaf masjid. Duduk iktikaf, dah balik. Hasilnya mungkin ada kadang-kadang tempat kasar. Jadi hari tu sekali ada seorang JK tu dia nak tengok Pak Cik ni beramal benda yang duduk iktikaf ni. Sebab lepas kira rekod duit gemuk dia duduk lah. Orang balik. Jadi ada jakit tu hitam sekali. Duduk lama zikir. Lepas orang clear semua. Dia pun angkat sejadah. Dia duduk waktu lebih 300-400 bos sejadah. Mana lepek bidin. Lepek tu bahasa dengar lah. Maknanya masa duduk kira tu dia tak bawah jadah dia duduk. Bila lain clear, akak punggung bawa tu BBT. Dah bertahun-tahun dah setiap minggu iktikaf. Ya Allah. Boleh tinggal buat sekali. Boleh ilmu baru pun tadi taktik. Kita boleh benda. Dia orang hati dia terikat dengan masjid. Dia dengar kik-kik ni rasa nak malu. Dia rasa benci. Ini orang yang hati dia sayang ke masjid. Tapi kita janganlah duk sayang ke masjid. Ada juga orang kita sayang sungguh dia ke masjid. Sayang dia ke masjid.
Apa orang nak rombok masjid ngamuk dia. Ngamuk bawa parang. Bagi. Siapa ada orang nak rombok masjid? Masjid kat mana? Masjid kat mana? Siapa nak rombok masjid? Dia tak pergi masjid. Dia kat mana gitu. Dia tak pergi pun masjid. Dia hak nombor satu sekali sayang masjid kena pergi masjid. Mula tak cerita semangat sayang masjid tak pergi pun. Mayang je semayang tak pergi, kuliah tak pergi. Hak tu hak nombor satu sekali. Pergi semayang, pergi dengan kuliah. Baru masuk dia akan sayang minum benda lain lagi. Ini insya-Allah kita ada harap. Orang puan pun boleh ada harapan. Orang lelaki boleh. Kadang-kadang banyak kita kali banyak program-program hak putih dulu. Habis program orang alhamdulillah aku dapat kita RM15,000 dan satu rantai emas. Satu gelang tali tangan emas. Kalau rantai emas ni orang lelaki ke puan habis? So ada orang puan. Kan dia lelaki curi kata bini dia lagi balik nak bini dia. Orang puan tu hebatnya orang puan. Dia boleh dia dengar tu hak tangan dia buat ambil lah untuk masjid surah ni pelaburan akhirat aku. Ini orang puan pun boleh, orang muda pun boleh, orang tua pun boleh. Hati terikat dengan masjid. Siapa hak tahu? Diri dia sendiri. Dia sendiri hak tahu aku ni jenis hati terikat dengan masjid surah ke tak? Tiga. Nombor 4. Warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang berkasih sayang kerana Allah. Dia bertemu kerana Allah. Dia berpisah kerana Allah. Ya Allah. Ini di antara Nabi sebut dalam hadis lain, siapa-siapa nak kecap manis iman. Manis iman. Macam coklat, makan manis rasa coklat. Ais kering manis. Benda ni hak manis, nak rasa sedap makanan. Iman, orang hak boleh rasa manis iman, antara ni orang hak ada sifat dia sayang ke orang kerana Allah, orang ni sayang ke orang ni, dia saling berkasih sayang kerana Allah. Nak kecap manis iman, bila ada sifat ni dia rasa manis iman. Dia tak ada kira dah harta benda, duit, masa tak. Dia rasa sayang pada orang ni kerana Allah. Dan kita kena ada orang-orang yang begini dalam hidup kita. Di antara tanda kita sayang pada seseorang kerana Allah, dia akan nasihat orang yang dia sayang bila orang tu tersilap. Ni tanda sayang. Dan orang yang terima nasihat itu, dia dengar nasihat, dia terima nasihat, dia tahu orang yang nasihat kerana Allah. Dan inilah yang berlaku zaman Nabi dulu. Dan ini rahsia kekuatan. Kita duk baca Ma'al Hijrah ni. Orang Muhajirin dengan Ansar. Orang Muhajirin hak pergi hijrah ke Madinah, dia nak beranak ke orang Ansar? Dia kenal tak pergi sebelum hijrah? Try check profile Facebook dulu, add friend. Kalau orang Madinah pergi dia nak cari senang, hello, jawab. Dia tak kenal. Buat persiapan. Jadi ini kekuatan iman para sahabat di Madinah. Sebab tu mereka diberi kekuatan, diberi pertolongan oleh Allah. Sebab nilai iman dia hebat. Dia kasih sayang sungguh-sungguh antara sesama mereka. Tak ada apa-apa kepentingan. Ada orang dia sayang kat saya dia sebab saya bagi belanja makan. Makan free semua. Bukan saja makan free, rokok harga naik, belanja juga. Bagus je kawan. Dah aku free je kamu. Dia sayang pada orang ni sebab ayah dia tu berkawan, senang, ada benda-benda hello je. Dia sayang pada orang ada manfaat-manfaat tertentu. Sebab tu kisah yang masyhur Abdul Rahman bin Auf, bila dia hijrah ke Madinah, dia dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi', orang Madinah. Sa'ad bin Rabi' ni orang kaya. Sa'ad bin Rabi' kata, wahai Abdul Rahman, mu mari dari Mekah sehelai pinggan. Wahai Abdul Rahman, aku harta banyak, aku bagi dulu, mu ambil dah separuh. Wahai Abdul Rahman, aku ada 2 isteri, muka bermuda hak mana? Mu tunjuk, aku akan ceraikan, cukup iddah, mu nikahlah dengan dia. Ya Allah, kita lewat gitu. Maksud bagi harta tadi boleh lagi tak awak bagi habis ni tu. Ambillah hak tua tu. Kan Abdul Rahman bin Auf
Dia kata, kamu nak mana aku cerai, cukup Adam ambil. Abdul Rahman bin Auf pula orang Mekah, dia survivor, dia sifat dia benda tu halal. Kalau dia ambil pun dia tidak dikira ambil kesempatan dah. Abdul Rahman bin Auf kata, barakallahu fi malika wa ahli dullani ala suqa. Moga-moga Allah berkati harta dan keluargamu, tunjuk aku di mana pasar. Aku nak pergi nega aku nak sedih. Allahu Akbar. Ini kita kata hebat mereka berkasih sayang kerana Allah. Dia antara tanda kita nak tengok betul dok kita ada rasa kasih sayang kerana Allah. Kadang-kadang dalam masyarakat kita ni ada orang India, ada orang Cina hok masuk Islam. Dan dia berjuru Islam dia. Gua ada rasa kita ke dia. Ustaz saya ni Allah, kalau rasa boleh tolong nak ABT, saya nak ABT, nak belanja makan, nak belanja makan. Ada kerja, saya nak cari kerja untuk dia. Itu tanda ada iman hati kita. Dan kita sayang pada dia kerana Allah. Kita pergi cari, pergi jumpa dia bukan kerana Allah. Tidak ada apa-apa manfaat duniawi, semata-mata kerana Allah. Dan ingat, kalau ada orang gini dalam hidup kita, jaga molek. Ciri-ciri dia, hak nombor satu sekali, dia nasihat ke kita kerana Allah. Waktu hak paling penting. Dan saya rasa alhamdulillah, dalam hidup ni Allah beri rezeki pada saya. Ada orang-orang, adalah orang-orang yang kita dapat gitu. Orang kita tahu dia sayang kita kerana Allah. Dia nasihat kita kerana Allah. Saya ingat masa saya dalam belajar zaman dulu, housemate, duduk serumah sewa ke saya. Dia ni rapat lah. Dia biar ada masalah duit, sakut sikit. Saya ada juga masalah duit, tapi kita duduk cari perempuan nega untuk Yaman, ambil madu nega ni. Orang atau duit kadang-kadang sumbangan. Ada duit lebih sikit pada dia. Kawan saya ni dia pandang masak. Pandang masak saya tak pandang. Jadi kita duduk semua kadang kalau kita beli pasar tu, dia pandang lah beli barang. Dia pilih barang, kita bayar. Macam lagi bini dah. Jadi balik rumah saya pun, dia masak, saya duduk relax baca kitab. Dia masak. Lepas tu makan sama. Lepas makan, dia pula relax baca kitab. Kita basuh kuyuk, basuh pinggan aku pula. Gitulah. Tak ada masak, aku basuh. Mu relax. Mu pandang masak, mu masak. Aku relax. Alhamdulillah bila balik Malaysia ni, dia balik dia duduk Terengganu. Dia ada buka tahfiz sendiri. Saya duduk Kuala Lumpur. Dan dari segi rezeki, alhamdulillah lebih lah sikit kita ni Allah bagi dan peluang-peluang minum. Jadi di Kuala Lumpur tu kadang-kadang saya pergi masjid, surah ada orang nega, ada duit-duit zakat. Ustaz ambil ni, Ustaz tolong sampai ke mana-mana. Saya hubung dengan dia, kata ke pondok dia, ke anak buah dia. Adalah sekali-sekala duk atur duit. Tapi dia ni dalam keadaan kita duk atur duit, ada benda orang yang rasa tak puas hati, dia akan nasihat saya atau mesej. Oh, sejak duk baik dengan Kak Tung, duk kapi ya lah ni. Aku atau binti kamu. Duk mana saya kata ni aku mau sayang kamu ni. Walaupun kita ada alasan kita. No, kita ada, tapi maknanya dia tu tegur. Bagi dia tak puas hati. Oh, duk main Kak Tung, duk kapi ya. Ya, mana ya Allah. Jadi dia tak ada nak mengaku. Dia dare to say no. Dia boleh kata tak setuju kita. Kalau gini kita kena cari sahabat. Kalau ada sahabat gini, jagalah modal. Walaupun kita dah kaya-kaya, bakat besar, jangan lupa sahabat okay. Sahabat sayang kita kerana Allah. Kita tahu nasihat dia tak ada apa-apa kepentingan, melainkan dia nak tengok kita comel, dia nak tengok kita baik. Jaga dia. Kadang-kadang tu Ustaz, dulu rapat Ustaz, bala Ustaz. Lepas bala dulu dapat poster sekali, ni habis dah masuk kuali. Ya. Jadi sebab itulah kena bermuhasabah. Kena duduk, kena berbincang. Musuh-musuh Islam dia nak cuba renggang. Nabi bina kasih sayang dia di Madinah. Nabi bina kasih sayang di Madinah atas dasar iman orang berkasih sayang. Orang munafik kerja dia nak pecah kau ni. Dia akan cari kes, dia akan cari isu supaya bala. Apa orang ni kata kau ni, orang ni kata kau ni. Munafik dia akan panah lagi.
Jadi kena jaga baik. Zaman learning, cara zaman learning. Zaman learning ada dipanggil cyber trooper. Orang buat kerja dia di Facebook, mau jadi fanatik belah ni, mau jadi fanatik belah ni. Geng-geng dia. Orang ni kutuk orang ni, orang ni kutuk orang ni. Dia sama-sama dia je. Mu kutuk parok pula, mu kutuk parok pula. Orang lain hak tengok ni dia jadi panas sama. Ini keadaan munafikin zaman moden. Kalau zaman Nabi dulu, mereka akan cari isu bisik supaya para sahabat hak berkasih sayang tadi jadi pecah. Balik kepada cerita 7 golongan, kita juga ada peluang untuk dapat hak macam ni. Dan orang hak kita nak jumpa, kalau nak bina saya kasih sayang sungguh kerana Allah, Masjid Surah ni lah tempat kita nak cari orang-orang kini. Alhamdulillah saya dongong ke mama ni ramai orang-orang luar hak main duduk sini kerja kan, ramai juga orang hak luar, maksudnya dari daerah lain di Terengganu, dan ada juga orang-orang hak negeri lain hak main duduk dulu. Saya rasa dah Surah ni pun ada kot. Ada tak? Ke orang asal Melaka sini ni? Orang asli Melaka? Asli sini Melaka? Tak. Maknanya orang hak daerah lain main duduk sini, orang hak negeri lain. Ada saya jumpa Ustaz, saya duduk kerja sini, saya rasa selesa duduk sini, beli rumah semua, anak-anak pun nak sekolah. Dia dah hijrah. Kan? Jadi orang-orang gini kita tak ada hubungan darah, bukan anak beranak, tapi kita timbul kasih kerana Allah. Sebab tu Nabi kata, golongan ni senang je. Dia sayang pada seseorang kerana Allah, jumpa kerana Allah, dia berpisah pun kerana Allah. Berapa dah? 4. Yang kelima, wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansabin wa jamal faqala inni akhafu Allah. Seorang pemuda yang digoda untuk berzina oleh perempuan yang cantik lagi berpangkat, lalu dia kata aku takut pada Allah. Tengok Nabi sebut sifat. Hak digoda ni siapa? Pemuda. Hak digoda ni pemuda dengan nafsu orang muda, fizikal orang muda hak kena goda. Nabi dah sebut orang tua yang digoda. Kalau orang tua hak kena goda yang mikir tokat Ali nak cari mana, nak cari nak pergi pondok mana lah. Nak pergi nguruk dulu. Jadi hak ni hak kena goda ni orang muda. Nabi sebut spek tu, sifat tu. Yang digoda ini orang muda, nafsu orang muda, kehendak orang muda. Dan hak goda tu pula comel dan berpangkat. Comel. Ada hak comel tapi tak ada pangkat. Ada hak ada pangkat tapi tak comel, pula ngembang tu mana. Ada hak contoh, ni contoh lah. Tak ada kaitan. Mati. Dia comel pada dia pakat pula. Goda. Sebab tu Nabi ubah sifat. Sebab benda dia ni comel, dia ada pakat. Mana kalau kantor kalau kena takat ke benda senang. Dia orang ada pakat. Dia boleh jah, dia letup gitu je. Jadi sekarang ni comel ada pakat. Maknanya lain clear sangat kan. Tapi anak muda ini berkata, inni akhafullah, aku takut Allah, aku takut Allah. Allahu Akbar. Biasa kena goda. Ada siapa biasa kena goda sini? Kat jabat ke, naik outstation ke, time buat overtime ke. Ji. Lalu dan kumpulan ini dia akan diketuai oleh seorang Rasul di hari akhirat. Rasul yang pernah kena goda juga. Siapa dia? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ni orang yang handsome. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allah mencipta al-jamal, keindahan, kecantikan, kehandsomean. Lalu Allah bagi 2. Separuh diagih-agihkan kepada seluruh penduduk bumi, dan separuh lagi dianugerahkan kepada Yusuf alaihissalam. Allah Akbar. Handsome Yusuf.
tapi dia tidak salah guna. Kita hari ni dah lah muka dok handsome duk ngolak orang. Habis tu handsome tak salah guna. Ya. Ini hebatnya ni. Anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, kelebihan yang Allah Ta'ala beri pada Nabi Yusuf. Kisah dia masuk semua kita tahu. Mak kak dia hak kenal dia. Kenal lama dah dia ni. Sehingga dia kunci pintu, dia pergi kembar. Kitab tafsir menyebut Quran ni tak cerita panjang, dia tak molek. Quran hanya sebut dia kunci pintu, dia pergi terkam, dia goda, habis. Sebenarnya ini adalah kemuncak godaan. Selama ni dia lama dah duk kenal Yusuf, kok membesar dalam rumah dia. Dia duk tengok dah, klik mata. Dah, jadi tu lama dah cuba goda, ya miss call, habis tu dah return call. Dia teract Facebook, dah layan, dia pergi dekat, dah. Muncak sekali kunci pintu. Dia kata, qalat hayta lak. So, jom dah ready. Ya, maksud itu kemuncak godaan. Tapi Nabi Yusuf kata, qala ma'adzallah, aku minta berlindung dengan Allah. Dan ada satu lagi golongan dan ada satu lagi kalau kita baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam bab ikhlas, kisah 3 orang anak muda tu perangkap dalam gua tu. Dia seorang anak muda yang doa dia jadi makbul. Kisahnya benda, kisahnya dia kenal ke sepupu dia. Lama dah sepupu puan dia comel. Dia kenal lama, dia ngejah tak layan. Ngejah tak layan, dia senyum tak layan, dia beri salam tak jawab. Tadilah. Jadi lama dah dia nak sekali tu sepupu puan dia ni ada masalah duit. Lalu mari minta tolong dengan dia. Lalu lelaki ni kata, boleh mu nak pitih ni dengan syarat mu bersedia untuk berzina dengan aku. Sepupu dia tadi dah tak ada pitih sangat, tak apalah. Lalu dia mari pada waktu yang dijanjikan. Dalam hadis sebut, ketika kaki lelaki ni berada di antara kedua kaki sepupunya, ya, hampir nak berzina. Tak usah bayang. jadi ketika itu sepupu perempuan ini berbisik di telinganya, ittaqillah wala tafuddal khatim illa bihaqqihi. Takutlah mu pada Allah, jangan masukkan jari ke dalam cincin tanpa hak. Mana jangan setubuhi aku sebelum kahwin. Lalu bila dia dengar begitu, ittaqillah, takutlah pada Allah, dok jadi Gia 4 dah dia free Gia balik. Ambil lah binti ni 120 dinar, ambil pergi balik. Tak jadi. Menyebabkan doa dia jadi makbul selepas tu. Ulama sebut, kita ni dalam keadaan nak buat maksiat, boleh buat maksiat, semua clear dah, tiba-tiba kita dok jadi buat semata-mata kerana Allah, itu adalah ibadat. Itu adalah sebab doa kita jadi makbul. Contoh, kita masuk shopping complex, nak ambil barang, nak curi. Baggage dah ni tak dah duduk, baggage dah tak dalam baju, tak dah nampak. Allah tahu. Letak balik ni boleh pahala. Tinggal maksiat. Bah, bagi nombor akaun tu bah, saya dah ni nama company saya dah masuk sebuah harga tu, bagi nombor akaun tu, saya transfer lah 10,000 rasuah. Kita ni ada jawatan nak pilih nama company, nak awak syarikat projek. Okey baik, ni masuk dalam akaun ni. Ni nombor akaun untuk saudara pada sepupu jiran pak saudara saya. Jauh proxy, takut kena detect tau. Audit. Lepas tu kita telefon balik, dah ayah masuk, saya tak mau PT tu. Dok jadi. Dalam keadaan boleh nak buat maksiat, tapi dok jadi kerana Allah, kita boleh pahala. Dia nak zina, tapi dok jadi kerana Allah, mendapat naungan Allah di hari akhirat. Tak mustahil. Saya masih ada Quran. Oh Ustaz sebut tu, hak tukang kode comel ada pakat. Saya hak kode saya comel tapi tak ada pakat. Ada saya boleh terima ya. Dia takut ada hak faham gitu. Ya, sebab ni dia dak masuk kapal comel tak ada pakat. Nak beritahu ini kemuncak, sepatutnya awak boleh terima godaan tu. Maknanya gitu.
Tapi kalau kode tu tak ada pakar comel ataupun ada pakar dok comel, juga termasuk di kalangan golongan yang mendapat naungan Allah kalau dia sebut aku takut pada Allah. Zaman ni jaga baik. Zaman ni zaman Facebook, zaman WhatsApp, zaman internet ni, ya Allah, juga banyak cabaran. Sebab itulah Islam kadang-kadang atas nama kerja agama pun nak siap kemas surat, laki seorang, puan seorang, tak balik pukul 2 pagi duduk kemas surat. Tak boleh kerja gitu. Duduk di saya nak siap ni markah esok nak program ni, laki seorang, puan seorang, orang lain balik belakang dah. Tak boleh. Islam tak benar juga gitu. Perkara yang mendorong kepada maksiat tadi, kita kena prevention, kena elok dari awal perkara yang menjurus ke arah itu. 5. Dan yang ke-6, ni masuk kita kata lancar di rumah tadi. Ni air untuk minum ke ni? Apa tak duduk? Yang ke-6, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dan orang ni pun kita boleh tumpang geruk ni. Orang yang bersedekah, tangan kanan dia beri, lepas tu dia susuk tangan. Nabi buat perumpamaan sampai tangan kiri tak sedar tangan kanan bagi. Nabi sebut tak sedekah banyak ke sikit? Sebut tak? Nabi tak sebut. Nabi kata orang yang sedekah, dia susuk sedekah dia sampai tangan kanan beri, tangan kiri tak sedar beri benda. Ini salah satu daripada 7 golongan tadi. Dan ini kita berpeluang. Adik-adik kita pergi sekolah RM2 tadi, belanja RM1 lagi tak ada tabung surat, juga boleh termasuk dalam golongan. Susuk sungguh. Kalau boleh beri banyak, lagi besar lah manfaatnya. Saya tengok ekor ni, ada kelas muslimat, ada saya duduk terlibat dekat kalau kat dalam Sarah tu. Itulah hari Turki sekali, ketua kelas kata, Ustaz, kita hadiah Al-Fatihah. Ada seorang ahli kelas kita baru menikah 2 hari. Lepas tu ketua kelas ni pun baru, saya ini nak bocorkan satu rahsia, nak beritahu. Sebenarnya hak pas naik kon, dia ada kelas dia sekali ganda ni, ada sekali ganda di luarnya. Sebelum sebenarnya hak pas naik kon, dia pas naik kon dalam 6 hotel ke 8 hotel kon ni, baru pasang 3 bulan lepas. Kak dia kata selama ni saya rahsiakan siapa hak pasang ekor ni, sebab yang tukang nak beri tu pesan jangan kabur orang. Tapi dah dia meninggal, saya nak beritahu sebenarnya yang infakkan ekor kelas kita ni arwah kak yang meninggal 2 hari lepas. Dan 3 bulan yang lalu, masa dia kata nak pasang ekor ni, dia sempat bergurau dengan saya, kata ketua kelas ni. Kak tu kata, Mas, saya nak pasang ekor untuk kelas kita, biar sejuk sikit orang yang nak mengaji kitab tu. Moga-moga saya nanti dalam kubur pun sejuk, saya dalam kubur nanti. Dia bergurau dengan ketua kelas. Ketua kelas cerita balik, lepas kawan tu mati lah. InsyaAllah. Tapi tuan-tuan jangan pula takut nak ada rumah ekor nanti lepas 3 bulan mati aku. Dia bukan mati sebab bagi ekor. Dia cuma nak kapuannya hasrat dia. Moga-moga sejuk lah dia duduk dalam ni. Sebab infak ini, Allahu Akbar, ni benda yang ciri-ciri para sahabat Nabi, ciri-ciri generasi yang diberi kemenangan oleh Allah, antaranya bab infak. Mereka ni harta benda mereka faham ini adalah Allah Ta'ala bagi untuk mereka uruskan. Dan tak ada orang atas dunia ni hak jatuh fakir miskin kes derma. Tu apa company dia bankrupt, oh dia banyak bersedekah sampai bankrupt. Tak ada. Kalau ada hak bankrupt, kena tipu. Kenapa bankrupt? Oh, toke borong sangat. Berapa bankrupt? Lepas bini 2 orang ni jeng tu bisnes. Berapa bankrupt? Oh, main judi, kalau judi.
Tapi bapa baik kerak, dia sedekah pitih dalam tabung masjid. Bapa baik kerak lah. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Hak adanya kita jumpa orang mana? Allah haji tu nampak ni juga. Ada semua projek buat, mereka dia jadi. Yang pitih dengan masjid surah mudah sungguh dia. Tapi nampak rezeki dia, kau tambah nega dia. Allah janji tadi, la in syakartum la azidannakum. Kalau mu bersyukur, mu bayar zakat, mu bersedekah, aku sungguh-sungguh akan tambah lagi rezeki. Ini janji Allah. Ya. Kalau mu bersyukur, Allah akan tambah. Ada seorang dia kata, Ustaz, kalau kita bersyukur Allah akan tambah. Iyalah saya kata Allah janji. Ustaz, kalau begitu saya bersyukur ada satu isteri, Ustaz. Kenapa apa pula? Allah kata akan tambah. Ustaz, Allah mu ni pergi kot tu selalu. Cara guna ayat selalu. Tambah kebahagiaan. Mungkin juga. Tak seperti tambah bilangnya, tambah keharmonian. Kita syukur ni Allah Ta'ala beri anak isteri, Allah tambah keberkatan hidup. Tak semestinya tambah bilangan. Mungkin juga tambah bilangan anak dan sebagainya. Tapi ini janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yakinlah, Nabi kata setiap pagi ada 2 malaikat. Setiap pagi malaikat berdoa tiap-tiap pagi, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah pada orang yang sedekah itu ganti rezekinya. Malaikat doa setiap pagi. 2. Satu lagi malaikat kata, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah pada hak kedekut itu kemusnahan harta benda. Malaikat doa hak kedekut. Kita berapa banyak rezeki Allah Ta'ala beri, zakat bayar, tapi sedekah-sedekah lain kedekut sangat. Belanjalah rezeki kita ini dengan cara yang Allah Ta'ala suka. Dan dalam bab sedekah, infak, yang paling utama sekali, sedekah pada siapa? Hak paling utama sekali, sedekah kepada sanak saudara terdekat. Pak saudara kita, abang, kakak, anak saudara, sepupu. Hak ni hak paling utama Nabi besar. Ibda' biman ta'ul. Mulakan dengan anak beranak terdekat. Kita dapat 2 pahala. Pahala sedekah dapat, pahala silaturahim dapat. Kadang-kadang kita ni cepat je belanja saya-saya, belanja kawan-kawan, makan. Oh, pergi makan sedap. Ngebini sendiri kira. Nge-isteri sendiri kita kedekut. Kawan-kawan belanja sedap. Ikan siakak, ikan pating, nasi Arab. Bini, roti kosong. Kira sangat Allah. Obat tu tak payahlah makan sangat. Beli obat mahal-mahal. Bawa tu dah. Memang jadi tak baik dah. Kira. Keluarga, untuk isteri, untuk anak-anak. Setuju apa? Setuju lalu. Kita jangan kira sangat. Ibda' biman ta'un. Mulakan dengan keluarga hak terdekat, adik-beradik, pak saudara. Ini yang diajar oleh Nabi SAW. Abu Talha ada dengar ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bila Abu Talha dengar ayat Quran kata tidak akan kamu capai kebaikan melainkan kamu sedekahkan harta yang kamu sayang. Dia ada kebun, dia kata kebun saya di Bayrahak ni Rasulullah, saya suruh Rasulullah sedekah. Rasulullah kata bakhil tilkal malur rabih. Ini harta untung, bisnes untung ni, sedekah. Aku nak beritahu mu wahai Abu Talha, dibagi di kalangan anak beranakmu. Dia pergi ke mak dara, dia sepupu, dia saudara malu. Oh Ustaz, kalau gitu saya nak sedekah ke anak beranak, surah-surah rasa nak minta lah. Tak maknanya kita nak buka pelaburan kita lagi banyak tempat. Kita nak buka akaun pahala kita banyak tempat. Tapi mulakan anak beranak. Lepas dia beri ke anak beranak, jangan lupa masjid surah, pada perjuangan, pada dakwah, tolong, mak tahfiz dan sebagainya. Biar lagi banyak tempat saham kita. Saya biasa kalau bulan Ramadan, kadang-kadang ramai juga kawan-kawan ustaz-ustaz ni pakat mari KL, dari Terengganu, dari Kedah, dari Kelantan. Ada pondok-pondok ni, masing-masing pakat pergi, duk beri tazkirah, tik di rumah untuk pondok masing-masing. Ada seorang sahabat tu dari Kedah, almarhum dah.
rahimahullah. Dia meninggal di Syria baru-baru ni. Jadi dia mari lumpur, Masya Allah, dia mari 1 Ramadan sampai 26 Ramadan. Mari tazkirah subuh, zuhur, tarawih, kutip derma untuk pondok. Tinggal anak bini. Kita ni duk buka puasa dengan anak bini tiap-tiap hari, tengok dia 26 hari, 27 baru balik jumpa anak bini. Itu pun program pondok pula. Guru pondok ada dalam beberapa belah orang. Cari derma. Kita tolong mana, kita tolong dah, kita kenal masjid surah, kita tolong introduce lah. Gilah masjid ni tazkirah. Setakat tu kita boleh tolong. 26 bulan masa nak balik, saya tanya Ustaz, banyak mana boleh? Kata ada dalam 22,000 lebih. 22,000 ni memang sikit sangat lah kalau kiranya, sebab cikgu dah ada 16 orang. Nak beki lagi, nak bagi bonus raya lagi, gaji hot letter pun lagi ada. Dia kata tak apa, tak rezeki duduk pondok saya ada bagi flyers tu. Kalau ada orang nak bank in, kata Ustaz tu, dia pun balik dia pun bagi duit semua, gaya. Allah Syawal ni mari pula KL. Dia panggil saya, Ustaz saya nak kabur sikit. Ingat tak saya kabur itu 20 hari lah, 40. Dia kata saya balik nak bagi ke orang. Lepas tu kita raya, kemudian saya pun tak cek ke akaun. Baru ni saya betul lah dah selesai dah raya ni, tengok akaun ada seketul duit 150,000. Ada seorang bank ni seketul 150,000. Tapi hari ni saya tak tahu siapa. Orang kita pun naik tiang dah, pondok dah beli kursi, meja baru dah bagi, letter 150,000 seorang je tak transfer. Nak kata dapat pelepasan LSDM pun tak. Nak kata WeChat besar pun tak. Ini orang-orang yang bakal mendapat naungan Allah di hari akhir. Dia deal direct dengan Allah, dia kira dengan Allah. Ya Allah, siapa tahu. Bahkan Nabi sebut dalam satu hadis Abu Daud, hadis tak sampai peringkat yang sahih, tapi hadis yang bagus, maknanya dawu mardakum bis sadaqat. Rawatlah pesakit-pesakit kamu dengan banyak sedekah. Sakit Ustaz, nak berobat ni tak baik lagi, sedekah. Nabi pesan rawatlah penyakit dengan bersedekah. Kalau ada orang ada penyakit pelik-pelik sangat, banyak usaha, antara usaha yang boleh kita buat bersedekah. Sebab apa sedekah? Tak payah kabarlah saya sedekah ni sebab saya sakit. Tak payah sedekah pada orang susah. Kadang-kadang sedekah bila kita beri, dia terima, dia tolong doakan kita. Orang tu susah, kita beri sedekah ke dia, Allah dia doa rahmat, doa orang-orang susah. Inilah yang Nabi sebut golongan yang akan mendapat naungan Allah. Dan yakinlah Allah akan balas, yakin Allah akan ganti balik. Tapi kalau nak sedekah ni dia perlu mujahadah. Bukan mudah. Piti hak kita kerja, hak kita duduk nega susah-susah duduk dalam kaum, bukan orang derma dalam kaum kita. Lainlah orang hak rajin biasa terima derma. Tiba-tiba ting ada dalam kaum dia orang derma. Kita kerja susah, tiba-tiba hak susah tu nak pergi sedekah masjid surau pula. Bukan mudah. Tapi ada orang yang Allah pilih dia jadi mudah. Ya, dia perlu kepada mujahadah. Saya kongsi sikit. Saya ingat saya duduk ngajar-ngajar sejik surau ni, ada kita duduk banyak output tubik. Kita kena ada juga input ilmu, kena duduk ngaji juga. Saya kadang-kadang duduk Kuala Lumpur tu, saya sengaja kosong jadual sehari dua, saya pergi belajar. Saya pergi ke Johor, pergi duduk ikut kuliah. Orang yang saya belajar tu pun orang Dungung ni juga, Ustaz Mak Isa. Kalau ada tak kenal lah, Ustaz Mak Isa drama. Dan ni dia duduk di Pasir Gudang. Jadi kata-kata saya sengaja memang kosong jadual, ambil tiket kau terbang pergi ikut kuliah dia. Dia kuliah, duduk kuliah dia. Dan Ustaz Mak Isa ni, saya kalau di Kuala Lumpur kadang kita baca hadis-hadis ayat Quran, kalau kita tak faham, kalau nak pergi ceramah pun tak faham, telefon dia tanya lah, Alhamdulillah dia terang, dia beritahu. Jadi ikut telefon aja, kalau tak puas hati kau, kita nak pergi ngaji kau. Jadi saya kira 3 hari tu, ya Alhamdulillah lah. Dan dia pula beritahu kita nak mari, dia kain. Baru ni saya pergi kat anak raya Haji baru ni. Dia kata, mari lah, Papa Isyik kita pergi makan, dia kata. Dia kata, baik makan.
Dia sebab bila makan tu banyak pula benda saya boleh bincang, tanya apa-apa di tengah-tengah. Jadi bawa saya pergi bawa ni dah molek dari kalau pergi kereta siapa dah molek garik main garik terus duduk kuliah dengar kuliah. Habis kuliah tu dia kata apa saya pergi makan lagi minum. Lepas Malaysia pengurusi surga buat pengumuman. Ada satu pondok di Mersing. Jauh kan? Ada ribu kuat pondok tu kosong. Jadi kita akan lancar derma Pak Isyak ni untuk bantu pondok tu. Jadi saya ni gagal kocek PT ada 2 keping. RM10, RM50. 10 ke 50 aku nak beri. 10. Oh, 10. Pahala banyak dah ni. 700 kali ganda. Siap bagi dalil dah nanti ni. Tu ceramah suruh orang sedekah. 10, 50. Nah, jangan 10 lah. 10 banyak ganda dah. Kayak gini nak beli minyak kereta pula banyak tu. Pahala juga menuntut ilmu. Dia main 10 mari 50 dah jauh bila lagi boleh siapa mersing tak banyak sikit pahala 50 dah 10 pun banyak dah boleh sedekah lagi tempat lain. Dia main dia main gini 10 50 slow 10 duduk main kita dah habis 10 banyak kan 10 duduk mikir minyak kita lagi nak balik ke KL pun hotel lagi 10 ni orang ganda lah 700 kali ganda ni mungkin orang pandai so tengok banyak berduduk ni dah saya kali bismillah lah ambil 50 letak saya pun baru salah kalau ada tahu letak 50 tu ada tahu salah lepas tu pasal Ustaz Maisir kata pergi makan. Jadi masa pergi makan tu adalah di kedai dalam 10 orang itu dia ramai anak murid dia ikut ada JK Sugama ni kok. Di kalangan anak murid ni ada 2-3 orang kontraktor orang nega. Jadi makan sambil standby saya pun bicara dia dalam 400 lebih ke 400 ringgit lebih makan orang tu. Jadi masa nak habis nak selesai makan ni depan saya betul-betul depan saya tak nampak dia tunduk macam kira bitih dia nak bayar. Dia pun panggil budak dek kira dek. Jadi budak tu mari kira dek. Budak tu kata tu pakcik yang sebelah ni dah bayar dah. Kontraktor ni nak bayar rupanya seorang lagi dah bayar dah. Dia pun nak bayar ni saya nampak muka dia berubah sedih sebab ada orang bayar dah. Dia tengok pada dia pula siapa cepat dia dapat. Dia ni pergi basuh tangan dia bayar lalu dah minum. Saya nampak muka dia bukan nak marah, dia macam sedih. Hak nak belanja. Lepas tu tak apalah, minum air selesai. Dia nak balik ke, saya pun nak balik ke hotel nak berehat. Jadi nak balik tu salah. Hak depan saya hak nak bayar tadi dia salah saya. Dia kata Ustaz, tadi saya nak belanja tapi ada orang bayar dah. Tadi duit ni saya bagi ke Ustaz lah. Dia letak dalam poket saya. Dia cakap tak payah terima kasih lah. Terima kasih lah. Salah balik tu saya siap-siap nak tidur tu tukar baju. Saya keluarkan duit dari dalam kocek RM500. Saya tergamar, ya Allah aku beri RM50 surga tadi. Allah kata selalu 5. Saya minta maaf, saya bukan nak cerita habiti ni. Bukan nak cerita habiti, tapi nak khabar yang saya terasa sangat. Aku beri 50 tadi, Allah kata selalu 500. Dia mari mikir kat dalam kepala, sebaik aku dah beri 10, ada boleh 100. Boleh banyak sikit. Ya, banyak lah ni kan. Saya ada binti saya sedikit. Dan nak beritahu bukan nak cerita harbi, tapi nak cerita ni saya khabar ke apa lain nak mana tu. Jadi Allah menunjuk kata. Yang saya terasa sangat sebab benda. Sebab masa nak letak 50 tu saya rasa berat. Duk mikir minyak lagi tu lagi, baik aku 10 berasa. Yang tu hak tu yang kalau kita berasa sangat tu. Saya duduk. Ya Allah. Allah bagi selalu. Tapi janganlah pula hak RM10 tanpa sudah ambil juga. Kalau nak bagi satu maknanya pelbagai cara
Kadang-kadang Allah beri anak kita, kadang-kadang Allah beri dengan cara mengelakkan diri kita dari musibah. Tapi saya malah mati rasa sungguh lah. Allah baik. Kita terasa dia semacam satu tarbiyah direct dari Allah, nak peringat kita. Yang saya rasa sebab masa nak beri tu kita rasa berat. Allah. Buatlah, mula jangan tangguh. Dalam ayat Quran, bila cerita hal orang nak mati, qala rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa. Bila orang nak mati, dia minta Allah, boleh tak tangguh sikit mati, boleh tak tangguh sikit, aku nak apa? Nak baca Quran. Tak. Ya Allah, tolong tangguh aku mati, nak sembahyang sunat. Tak sebut sembahyang sunat. Aku nak zikir. Tak sebut zikir. Ya Allah, tolong tangguh mati sikit, la as-sadaqah, aku nak sedekah. Sebab benda gitu. Sebab sedekah ni banyak orang tangguh masa hidup dulu. Masa dia miskin, kalau boleh bonus, kalau boleh projek ni, aku nak bagi surga tu sikit kat bilik air tu, aku nak bagi cepat habis sembahyang. Dah boleh, dia jadi main sayang. Ni nak rolling balik ni kat dia pula pun dah. Dia jadi sayang. Jadi dia pun tangguh. Sebab tu Quran kata dia minta tangguh masa nak mati, sebab nak sedekah. Sedekah ramai orang tangguh. Jangan tangguh. Pada kalau ada dalam ni businessman, dua petua nak jadi kaya. Nombor satu, jangan cakap nipu. Nombor dua, banyakkan sedekah. Orang bisnes. Yang ketujuh, yang terakhir, lega dengan terakhir. Yang terakhir, wa rajulun zakarallaha khalian fafadat aynah. Dan seorang yang ingat pada Allah khalian, dalam keadaan dia duduk seorang-seorang sunyi-sunyi, lalu dia menitiskan air mata. Ini pun termasuk salah satu daripada 7 golongan yang mendapat naungan Allah di hari akhirat. Dia duduk seorang, masuk dia ingat Allah ni guana. Dia ingat banyaknya dosa yang dia buat, lalu dia tumpah air mata. Ya Allah, banyaknya aku duk tipu bini aku sendiri, bini aku percayakan aku tipu dia, dia menitikkan air mata. Ya Allah, aku hari-hari duk lawa cakap tu lelaki, duk kat jabat aku duk kurang lelaki orang, tu lelaki ada rumah, dia menitikkan air mata. Ya Allah, nak kuat tak tutup aurat. Ya Allah, nak lelaki aku tak semayang, aku tak kena marah, menitiskan air mata. Tapi kena faham satu kali, dia tak cukup sekadar meniti air mata, bekilah diri tu. Yang duk meniti air mata, aku banyaknya dosa tipu bini, kayak tipu pula. Dia tak jadi gitu. Nangis, apa nangis, Allah, anak saya tu, saya salah sungguh, tak rajin cek semayang ni, tak rajin suruh dia semayang, nangis. Lepas tu lepas nangis, tak suruh juga, tak jadi. Mana kita kena usaha lah buat. Usaha dah ustaz, nasihat dah ustaz, doa dah, kena teruskan. Dalam dia usaha, dalam dia doa, apa netek air mata, ni hak kita kata termasuk di kalangan orang yang mendapat naungan Allah. Dia ingat Allah. Maksud ingat Allah, dia ingat banyaknya perintah Allah. Dia ingat Allah banyaknya nikmat Allah beri ke aku. Tapi pandang dok aku bersyukur ke dok ni, air mata ni. Dia ingat dosa. Ini kita kata, berapa kali kita niti air mata kerana Allah? Bila kali terakhir tu air mata kerana Allah? Bila? Ada orang, ada makcik tu, dia kata, ustaz, kita pergi 10 akhir Ramadan, sudah jadi imam baca doa, makcik keluar air mata ustaz. Dia kata, apa makcik keluar air mata? Makcik faham ke doa sudah baca? Tak faham. Tak apa makcik nangis? Makcik tengok orang nangis, makcik pun nangis juga. Dia maknanya hati dia tersentuh, boleh lah kita kira. Ya, tapi maksudnya kita bila terakhir? Dah ustaz, saya nangis dulu masa anak saya mati. Tu nangis anak mati. Bila kali terakhir nangis? Saya menangis, isteri saya meninggal. Saya menangis, suami saya meninggal. Itu biasalah, tak salah menangis. Tapi kalau nak mendapat ni, perempuan kalau suami meninggal sedih tak? Tak apa sedih.
sedih dah. Oh, dok ngapa? Kita tanya orang lelaki Orang lelaki kalau isteri mati sedih dah. Oh, tengok orang lelaki setia belaka mau sedih pula. Sedih tapi setengah dia mati. Jadi kita masuknya keluar air mata dengan maksud kita ingat dosa-dosa kita. Kita ingat betapa banyaknya nikmat Allah Ta'ala beri pada kita. Kita ingat kita buat maksiat banyak pun Allah Ta'ala masih tutup aib kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita pun rasa bersalah dengan Allah. Keluar air, menitiskan air mata. Ini juga kalau ada dia orang kaya, orang miskin, orang pakak besar, pakak kecil, dia juga berpeluang untuk jadi di kalangan 7 golongan ini. Saya rasa gitu aku sedikit tazkirah pada malam ni. Moga-moga ada manfaatnya insya-Allah. Ni pun kita pun ramai dia orang nak balik jauh-jauh malam ni tak. Apa kata Terengganu ada nak balik. Saya balik Terengganu malam ni. Jadi moga-moga adalah sedikit manfaat. Maaflah kalau ada salah-salah kurang tu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.